Halo, hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Safiq bin Muhammad. Welcome back to my channel, Squawk King Cobra Channel. So video saya pada kali ini, saya akan membuat review komen daripada anda semualah, yang mana komen dalam video iaitu rawatan. Dalam video inilah rawatan awal disembur ular tedung sembuh ataupun spitting cobra. Jadi so komen-komen ni saya akan baca, saya akan ambil 5 hingga 10 komen. So saya akan jawab persoalan anda semua. Jadi tujuan saya buat video ni menyenangkan tuan-tuan juga sebenarnya, supaya setiap persoalan yang ada dalam ni saya bukan jawab untuk dia saja, tetapi saya boleh jawab untuk keseluruhan secara umumnya lah. Okey, so kita pergi kepada soalan pertama. Right, Zas. Okey, soalan yang pertama iaitu daripada Sang Penyu. Okey, saya ambil soalan daripada Sang Penyu. Kalau kulit yang sensitif kena, kalau basuh dengan air, hilang tak kelompok merah itu? Bila kita kena sembuh, kita basuh, so bintik kemerahan tu dia akan hilang lah. Selepas pada tu akan hilang. Okey, saya telah menjawab satu soalan daripada Sang Penyu. Okey, soalan yang kedua saya menjawab soalan iaitu daripada Kroba Arosi. Okey, ni soalan dia. Waalaikumsalam bang, kalau bisa dia tu kena dekat bahagian badan, contoh lengan, ada efek tak? Okay, sebenarnya soalan ni saya dah jawab dalam video tu, tetapi disebabkan dia bertanya lagi, saya bagi tahu. Kalau kena pada kulit, bagi kulit yang alergik, bagi kulit yang alergik dia akan berlaku ruam kemerah-merahan. Jadi jika terkena semburan pada kulit, terus segera basuh di tempat yang terkena semburan. Itu adalah soalan yang kedua. Soalan yang ketiga. Assalamualaikum tuan. Mohon buat tutorial untuk orang awam jika ternampak ular, bagaimana untuk halau atau elak dari ular tersebut, terutama ular yang berbahaya. Ular ni adalah sejenis haiwan yang tidak bertindak di luar batasan jika tiada provokasi lah. Tapi jika kita provok dia, dia akan bertindak lebih agresif. Jadi bila kita tersempak dengan ular, elakkan untuk kita memprovokasi dia. Perhatikan dengan jarak yang selamat. Jika ia berbahaya, boleh call 999 untuk dapatkan bantuan. Sama ada bomba ataupun APM lah. Itu soalan yang ketiga. So saya akan terus menjawab soalan yang keempat. Soalan daripada Farazila Ahmad. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih Syekh, ilmu ini sama-sama berguna sangat. Memang selalu tunggu video daripada SKC. Alhamdulillah. Nak tanya, orang dulu-dulu kalau ular masuk rumah selalu tabur belerang. Orang dulu-dulu kata ular takut dengan belerang. Betul ke? Dia tanya betul ke ular ni takut dengan belerang? Ataupun apa-apalah. Pernah juga orang bagi tahu ular ni takut dengan pokok limau lah, apalah kan. Jadi bila kita nak halau ular dekat rumah ni, kena tadam pokok limau banyak-banyak, kena tabur belerang. Belerang ni adalah sejenis sejenis satu kimia yang digunakan untuk membaja tanah. Digunakan pada suatu ketika dahulu untuk pertanian. Tapi belerang ni juga banyak kita dengar gunakan belerang untuk halau ular. Bagi saya lah, kita dah tengok banyak sangat kajian melibatkan belerang. Belerang sekarang ni tidak lagi relevan untuk digunakan untuk menghalang ular. So bagi pendapat saya, untuk haiwan-haiwan yang kecil, serangga-serangga yang kecil, berkemungkinan lah, saya tak kata ya, saya tak kata tidak, berkemungkinan boleh dijadikan sebagai satu alat yang boleh menghalau serangga-serangga, tetapi tidak bagi haiwan yang besar seperti mana ular. Jadi sebab apa saya cakap macam tu, berdasarkan pengalaman saya pergi mengajar beberapa tempat dan saya pernah membuat research, membuat pencarian.
dalam satu persekitaran yang mana dia dah letak belerang di sekeliling, tetapi ular tu tetap masuk ke kawasan tersebut. Okey, tetap masuk ke kawasan dia punya premis dia. Jadi 2-3 kali lah saya mengalami pengalaman yang sama lah. Okey, jadi bagi saya belerang tidak lagi relevan untuk digunakan pada tetapi apa yang penting semasa kita nak buat kita nak halang ular masuk ke kediaman kita, kita hendaklah memastikan persekitaran kita bersih. Itulah pencegahan yang pertama. Yang kedua adalah menghindari sumber makanan ular. Sumber makanan ular ni paling utama, sebab pengalaman operasi saya kebanyakan ular ni memang dia masuk ke kediaman bukan saja. Kalau contoh kita tengok dekat rumah kita ada cicak, ada biawak, ada tikus, ada katak. Haiwan ternakan. Haiwan ternakan juga adalah salah satu sumber makanan kepada ular. Jadi itu adalah sumber makanan. Jadi kita kena hindarkan sumber makanan ular. Dan seterusnya iaitu soalan yang ke-5. Soalan yang ke-5, kita cari soalan apa? Soalan yang ke-5. Muhammad Zaim, saya menjawab soalan Muhammad Zaim. Kalau kita luka dan terkena semburan, macam mana tu cik? Adakah akan merebak bisa tu ke dalam badan melalui luka? Jadi setakat terkena semburan ke dekat luka, potensi untuk masuk tidak banyak. Jadi sebab apa tidak banyak? Sebab kita punya tekanan darah di dalam badan kita adalah lebih kuat. Anda kata kita ambil satu contoh lah, iaitu bila kita menyedut bisa ular. Sedut, kita pakai mulut, kita sedut. Kita sedut. Bila kita sedut, yang keluar itu bukanlah bisa sebenarnya. Yang keluar itu adalah darah. Sebab bisa ni dia sangat-sangat pekat. Dia sangat-sangat pekat. Contoh kita ambil macam air liur kita, dia lagi pekat lagi. Jadi potensi untuk dia masuk ke dalam badan kita tu agak tipis lah. Agak tipis. Jadi tu soalan ke-5. Soalan ke-5. Saya teruskan lagi dengan soalan yang ke-6. Saya menjawab soalan Panglima Umar iaitu ular ni patut ataupun tidak. Ular spitting cobra ni selain dia boleh selain dia menyembur bisa dia juga boleh mematuk, menggigit. Mematuk dan menggigit. Jadi 3 benda dia boleh buat: sembur, gigit dan patuk. Dan seterusnya adalah soalan yang ke-7. Alam tek. Tak buta ke kalau kena sembur? Dan yang kalau membutakan ular apa je? Jika lambat mendapat rawatan, berkemungkinan besar benda tu boleh berlaku. Jadi sebab itulah dalam video ni, bila terkena saja semburan, terus buat rawatan awal seperti mana yang saya buat tu lah dalam video tu lah. Boleh tengok dalam tu sampai habis. Maknanya ada potensi untuk buta. Ada potensi. Itu adalah soalan yang ke-7. Saya pergi soalan yang seterusnya, iaitu soalan yang ke-8. Payah buat 8 ni. Tak betul lagi ni. Betul. Tak betul lagi. Soalan yang ke-8. Jari sendiri pun tak ingat. Soalan yang ke-8, saya akan cari soalan dia. Soalannya berbunyi, Assalamualaikum cikgu, nak tanya. Waalaikumsalam, boleh tanya. Kalau kena bisa ular ni di mata, pedihnya macam kena sabun mandi ke atau cili padi? Saya pernah rasa pedih di mata ataupun lebih pedih lagi sebab tak pernah kena sembur dengan bisa ular ni. Tapi nak juga bayangkan pedihnya macam mana. Lagipun cikgu cakap dah pernah kena. Terkena cili pada mata ni dia bukan pedih, dia jadi panas. Dia jadi rasa panas.
Okey, lain dengan rasa disembur ular spitting cobra. Okey, kalau kalau kata kena sabun dekat mata tu, dia lebih pedih dia lagi daripada terkena sabun pada bahagian mata. Okey, itu dia punya feel dia. Okey, dia punya perasaan dia apabila disembur spitting cobra. Jadi bagi saya, rawatan yang saya tunjuk dalam video ni sangat-sangat membantu saya pada ketika itu, sangat-sangat membantu, yang mana boleh mengurangkan rasa kepedihan tu. Okey, boleh mengurangkan. Okey, dan dapat menyelamatkan mata saya. Okey. Dan seterusnya saya pergi kepada soalan yang ke berapa kawan? 9. Okey, soalan yang ke-9. Okey. Daripada Hakim Bertuah. Okey. Soalan dia. Okey, terima kasih Squad King Cobra and gang team Abang Bomba. Sama-sama Tuan Hakim. Video bermanfaat. Adakah spitting cobra ini hanya menyembur jika rasa terancam, atau spitting cobra ni juga spesies cobra yang lain menyengat, dan cara menggigit mangsa? Harap Abang Bomba jelaskan jika terkena sengatan pada jenis kobra yang lain. Terima kasih Abang Bomba, mantap. Okey, soalan dia mengenai sifat bagi seekor ular spitting cobra lah. Okey, ular spitting cobra ni dia akan sembuh pada masa dia rasa terancam saja. Okey. Jadi bila contoh pergerakan kita ni adalah satu ancaman ataupun provokasi daripada dia kepada dia. Jadi bila kita banyak bergerak, dia akan rasa lebih terancam. So dia akan speak dia punya bisa dia selagi dia rasa tidak selamat. Okey, jadi tujuan dia speak bisa tu, dia nak halau kita daripada mengganggu dia. Okey. Jadi spitting cobra ni juga yang kita faham, yang kita tahu, spitting cobra ni dia boleh speed bisa dia maksimum 50 kali semburan. Bayangkan, selagi ada provokasi, selagi itu dia boleh sembur dia punya bisa dia. Jadi hati-hatilah, jaga bahagian mata terutama sekali lah. Okay. Next kita pergi soalan yang terakhir sekali, iaitu soalan yang ke-10. Okay, Anthony Semi. Okey, Encik Anthony Semi, terima kasih. Soalan yang panjang, sangat-sangat panjang. So, saya akan baca dulu soalan ni. Cik Abang Bomba, saya ada soalan berkenaan dengan semburan ular tersebut. Banyak yang mengatakan semua ular tedung atau senduk hitam mempunyai kelebihan untuk bersembur. Selain mematuk, ia membahayakan. Walaupun saya lihat dalam dokumentari jenis warna lain juga yang boleh menyemburkan seperti mana Cik Bomba tunjuk dalam video ni. Dia tanya, okey, semua spesies ular tedung ni menyembur? Tidak, jawapannya sebenarnya tidak. Yang menyembur adalah yang hanya tidak mempunyai tanda bulat di yang menyembur, betul, yang menyembur yang mana tak ada marking dekat belakang kepala, itu spesies yang jenis yang menyembur. Okey, jadi macam ular tedung selah, dia tidak menyembur, dan ular tedung senduk tidak menyembur. Yang menyembur hanyalah spitting cobra. Spitting cobra ni dia tak ada tanda bulat dekat belakang kepala. Okey. Okey. Walaupun berlainan variasi warna, tapi marking dia tetap ada. Kalau dekat India, bentuk dia punya marking adalah U kan, U. Bila ada marking dia memang spesies yang tidak menyembur. Yang tak ada marking dekat kepala, bila naik hook dia tu, tengok belakang kepala tak ada apa-apa tanda, itu adalah ular spitting cobra. Dekat luar negara pun banyak ular spitting cobra ni. Cuma kita kena tengoklah marking belakang kepala tu kan. Bila kita tengok marking tu, kita boleh buat pengecaman sama ada dia spitting ataupun tidak. Okey. Soalan kedua adalah B, iaitu adakah jika seseorang terkena semburan ular tersebut dengan serta-merta menjadi buta atau makan masa? Okey, bila terkena semburan pada ular tersebut, bukan terus jadi buta, tak ada. Okey, dia akan memakan masa, dan
Masa tu tidak ada ditetapkan berapa minit, okey, berapa jam. Bukan kata terus kena sembuh terus buta, tak ada. Okey, jadi dia akan memakan masa juga. Jika lambat mendapat rawatan, kemungkinan buta, okey, cacat penglihatan, okey, ataupun kabur penglihatan. Jadi kena itulah secepat mungkin membuat rawatan awal apabila disembur ular spitting cobra. Soalan Cik Anthony Semi tu terjawab. Soalan tu terjawab. Jadi untuk next video, InsyaAllah dalam hujung minggu ni saya akan cuba siapkan konten tu. Okay, untuk tujuan berkongsi, saya bukan nak menunjuk-nunjuk, tapi saya sebenarnya ingin berkongsi apa ilmu yang Tuhan bagi kepada saya, kelebihan yang Tuhan bagi kepada saya, hanya untuk berkongsi dan bukan untuk menunjuk-nunjuk. Jadi saya mengharap sangatlah sokongan daripada anda semua supaya sentiasa support saya, okey, supaya saya lebih bersemangat lagi untuk buat video di masa akan datang, untuk berkongsi ilmu secara percuma saja. Okey, tengok video dapat ilmu, tengok video dapat ilmu. Okey, jadi lebih kurang saya minta maaf, okey, yang mana saya tak jawab soalan tu. So kita tak boleh nak ambil masa yang panjang. Jadi jumpa di next video yang akan datang. Contents belum tahu lagi saya nak bagi apa contentnya, tapi tunggu je lah hujung minggu ni, insyaAllah ada video yang baru daripada saya. Okey, teruskan support Squad King Cobra channel. Okey, jangan lupa subscribe, ajak kawan-kawan tengok video daripada Abah Bomba. Okey, terima kasih, bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.